Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Sebelum ini kita sudah pernah mendengar salah satu nama yang pernah menjadi panas, pernah menjadi hangat di media sosial. Antaranya, beliau ini sebagai aktivis pro PN. Nama Ratu Naga tidak asing lagi. Sebelum ini Ratu Naga pernah disebut ramai, pernah mengambil perhatian seluruh netizen. Bahkan kalau saya tak silap pernah ditahan oleh SPRM. Tapi pada akhirnya kini lagi laporan terhadap Ratu Naga. Pegawai Timbalan Menteri Pendidikan lapor polis terhadap Ratu Naga. Nah, kalau ini melibatkan polis, melibatkan pihak polis. Kalaulah beliau ini dikatakan bersalah, dibuktikan bersalah, dan sebagainya lah yang membolehkan beliau ini dihukum penjara, agak-agak berapakah jumlah hukuman penjara yang beliau akan tanggung, akan dikenakan. Itu pun kalau dia bersalah lah. Pegawai khas kepada Timbalan Menteri Pendidikan, Wong Kah Wo, serta beberapa individu lain membuat laporan polis terhadap aktivis pro PN Syarul Emma Rena Abu Sama atau lebih dikenali sebagai Ratu Naga. Adakah sedikit demi sedikit pembawaan ini boleh membuat pengundi-pengundi PN semakin tidak yakin dengan PN? Ini selepas wanita itu memuat naik satu video yang mendakwa pelajar sebuah sekolah Cina di Perak menyanyikan lagu kebangsaan dalam bahasa Cina ketika satu acara di sekolah tersebut. Ku Kim Han dalam kenyataan berkata, laporan itu dibuat di IPD Kajang terhadap Syarul Emma atas tuduhan menyebarkan fitnah dan menghasut sentimen perkauman melalui platform media sosial. Kami menyeru pihak berkuasa untuk mengambil tindakan segera bagi memastikan tidak ada mana-mana pihak yang sewenang-wenangnya menyebarkan kebencian kaum serta memfitnah institusi pendidikan negara, kataku. Turut hadir membuat laporan itu ialah Ahli Majlis Perbandaran Kajang, Farhan Haziq dan Kuan Sai Hong, serta Ketua WIP Ahli Majlis MPKJ, Tiagaraja Raja Gopal. Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Exco Perak, Wu Kah Leong mengecam dakwaan bahawa warga sebuah sekolah di Teluk Intan menyanyikan lagu kebangsaan dalam bahasa Cina semasa satu acara di sekolah itu. Wu berkata mereka yang hadir pada majlis itu menyanyikan lagu Negeri Perak, Allah lanjutkan usia Sultan, yang melodinya mirip lagu kebangsaan negaraku. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan isu ini, artikel daripada Malaysia Kini bertarikh 5 April. Apa komen anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara yang saya hormati, tuan-tuan dan puan-puan. Antara yang menjadi perhatian netizen di seluruh Malaysia tidak lain dan tidak bukan berkaitan dengan berita rasuah, berita penemuan wang bertimbun. Yang paling pasti adalah apa saja berita berkaitan dengan rasuah, lebih-lebih lagi melibatkan pemimpin-pemimpin politik, lebih-lebih lagi yang melibatkan pihak yang berprofil tinggi, akan menjadi cerita ramai orang. Tapi pada akhirnya, setelah beberapa penemuan, setelah beberapa pemimpin berprofil tinggi yang disebut yang terlibat dengan rasuah, ada satu lagi penemuan yang pasti mengejutkan, bukan saja kepada Anwar, bukan saja kepada kerajaan, tetapi seluruh kepimpinan politik di seluruh Malaysia. Ini satu keputusan, satu berita daripada Malaysia Kini bertarikh 7 April. Kastam Pahang rampas biji timah seluduk RM2.8 juta. Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Pahang berjaya mematahkan aktiviti penyeludupan biji timah dianggarkan bernilai lebih RM2.8 juta
hasil serbuan di sebuah jeti haram di Rompin pada 11 Mac lalu. Pengarah JKDM Pahang, Muhammad Asri Seman berkata, serbuan itu dilakukan pegawai dan anggota bahagian penguatkuasaan sekitar jam 2 pagi selepas mendapat maklumat awam dan intipan. Ketika serbuan dilakukan, terdapat 5 suspek lelaki sedang memunggah biji timah yang diisi dalam guni berwarna putih dari kapal dan lori. Pemeriksaan lanjut dijalankan, membawa kepada penemuan dan rampasan 600 guni dengan setiap satu mengandungi 50 kg biji timah. Jumlah rampasan keseluruhan biji timah adalah sebanyak 30.000 kg dengan nilai RM 2.8 juta. Katanya dalam sidang media di pejabat JKDM Pahang dekat Kuantan. Muhammad Asri memaklumkan 5 suspek ditahan melalui serbuan itu dan mereka sudah dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Rompin pada 21 Mac lalu. Nah, itulah ada saja serbuan, ada saja tangkapan berlaku. Ini pasti mengejutkan ramai kepimpinan politik di Malaysia. Tonton apa yang saya hormati, adakah selepas ini ada lagi banyak isu, ada lagi banyak serbuan dilakukan, mungkin melibatkan pemimpin berprofil tinggi, ataupun mana-mana pihak yang tidak bertanggung jawab. Apapun kita harap semuanya akan clear dan semua akan dapat ditangani, dapat diselesaikan dengan baik oleh pihak yang berkuasa. Saudara-saudara, apa komen Anda? Hello semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, mungkin sebelum ini kita sudah mendengar beberapa isu yang hangat menjadi buah mulut ramai orang. Antaranya adalah abang belon dan juga isu kuil. Dan kita dapat lihat ada juga cobaan daripada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menunggang isu ini. Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, akhirnya ini respon Perdana Menteri. Inilah yang paling kita nantikan. Menurut Anwar Ibrahim, Perdana Menteri selar pihak tunggang isu kuil peniaga belon. Dalam artikel yang lain berkata, jangan terheret sensasi media sosial, perbesar hal kecil, kata PM. Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengingatkan semua pihak, termasuk penjawat awam, untuk mengatasi setiap isu di negara ini dengan baik, supaya ia tidak dieksploitasi pihak tidak bertanggung jawab. PM turut mengesyorkan agar setiap ruang berhubung isu yang berlaku diatasi sebaiknya, manakala isu yang dimainkan di media sosial tidak disensasikan untuk kepentingan sendiri. Kita kadangkala terlalu diheret dalam isu, terutama media sosial atau media, kerana mereka suka sensasi. Jadi, hal-hal yang kecil boleh kita tangani dengan baik, dijadikan besar, seolah-olah perang akan berlaku. Soal kuil, perang, soal belon, perang, padahal boleh kita atasi dengan baik. Sebab itu saya ingin mengesyorkan supaya jangan berikan ruang eksploitasi, kata beliau ketika berucap pada majlis perjumpaan bersama warga Jabatan Perdana Menteri bagi bulan April di Putrajaya. Nah, saudara-saudara, Anwar juga menegaskan bahawa masih terdapat individu yang cenderung mengeksploitasi isu tertentu tanpa mengambil kira kepentingan umum. Sebaliknya, lebih gemar mempolitikkan segala perkara. Sesetengah orang dia bebal, tidak fikir kepentingan umum. Semuanya mahu dipolitikkan dan semuanya mesti dengan cara menghukum. Mengambil contoh isu perpindahan kuil Dewi Sri Patra Kaliaman di Ibu Negara, Anwar berkata kerajaan Madani telah menyelesaikan isu itu dengan jalan aman serta
hormat kepada kaum lain. Negara kita majmuk, pelbagai kaum, pelbagai agama. Namun Islam agama persekutuan dan kekuatan Islam tidak dipertikai. Keputusan kita mestilah berdasarkan prinsip-prinsip yang jelas. Nah, saudara-saudara, dalam pada itu Anwar turut mengingatkan semua kementerian dan jabatan kerajaan supaya sentiasa berwaspada terhadap isu integriti termasuk ketirisan, rasuah dan salah guna kuasa. Jadi, saudara-saudara yang saya hormati, ini satu pengumuman Anwar yang menunjukkan beliau selayaknya menjadi Perdana Menteri, bukan Muhyiddin, bukan Mahathir, bukan Hadi Awang dan siapa sajalah yang cuba untuk menjatuhkan Anwar. Makna kata tak adalah harapan mereka nak tumbangkan Anwar setakat ini. Berkaitan dengan pengumuman Anwar ini, walaupun mungkin sebelum ini beliau dimaki, beliau diserang, tapi akhirnya Anwar tetap fokus untuk menjalankan kerja tugas-tugas sebagai Perdana Menteri. Saudara-saudara, apa komen Anda?